Baiklah, kita mulakan dengan berita harian seperti biasa, paparan pilihan Nur Zhan. Okey, itu kita nanti dulu. Okey, kita nak dapatkan yang terkini. Manakala ini satu berita yang kita maklumkan kepada anda dan mendapat liputan berita yang cukup meluas. Ya, kita akan menyaksikan visual kiriman Fatin Rizal yang merupakan sebenarnya anak kepada Puan Izzah Aziz Fauzi yang juga menuntut di sana, iaitu pelajar IM, nak menyebutnya Eli tu, saya nak sebut bahasa Rusia. Saya pun tak boleh, tapi salah sebuah pusat pengajian perubatan lah di Moskow. Fatin Rizal, dan beliau turut memberi kerjasama dalam menghantar, memberikan makluman dan juga mengirim visual salah satu laporan berita di sana, berita tempatan yang memaklumkan tentang kemalangan yang membabitkan pelajar Malaysia ini. Mari kita saksikan ini dan pada masa yang sama kami kongsikan sikit sebanyak apa yang dilaporkan dan menurut wartawan yang membuat liputan dalam petikan berita ini, kemalangan berlaku di Kharkovo, tidak jauh daripada lokasi Vyazniki pada jam 2 pagi. Dan van yang mereka naiki di merentasi highway ataupun lebuh raya M7 dari Moskow ke Nizhny Novgorod tiba-tiba meluncur dan kemudian memasuki laluan bertentangan dan kemudian merempuh bas Neoplan dan dimaklumkan impaknya begitu kuat sehingga mangsa tercampak keluar daripada kenderaan. Dan difahamkan juga Elia, pemandu kepada van itu tak kurang rehat, mungkin tidak cukup tidur kerana sebelum itu beliau memandu dari Moskow, memandu ke Moskow dari Nizhny Novgorod dan kemudian para pelajar yang baru tiba dari Malaysia terus yang kemudian mengambil para pelajar yang tiba dari Malaysia di lapangan terbang. Сочетанные переломы. У одной, значит, сломана голень в области коленного сустава, у одной девочки перелом таза, ну и плюс еще сотрясение мозга. У третьей девочки dan juga dimaklumkan menurut petikan berita ini, mereka mangsa yang terbabit dalam kemalangan dalam van terutamanya kerana bas yang turut terbabit dalam kemalangan itu tidak mengalami penumpang dan pemandu ini tidak mengalami kecederaan yang serius. Keadaan para pelajar ketika laporan liputan dibuat stabil. Setengah daripada mereka, ada beberapa daripada mereka ini mengalami patah tulang dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan dapat maklumat lanjut. Saya nak betulkan sikit tadi maklumat. Rempuhannya begitu kuat, tidak ada sebarang maklumat mengatakan mangsa tercampak keluar, tetapi van yang mereka naiki itu sampai berderai, berkecai begitu teruk sekali kerana impak yang cukup kuat. Dan maknanya pelanggaran sebuah van dan sebuah bas yang begitu memberikan kesan. Dan dimaklumkan juga, kalau anda lihat daripada visual ini, pemandu van yang pelajar Malaysia naiki ini telah pun memandu sepanjang hari ketika membawa mereka, membawa mangsa kemalangan ini pulang daripada lapangan terbang. Dan disebabkan itu, ekoran daripada itu dimaklumkan yang bahawa beliau ini ataupun pemandu ini yang turut terkorban ketika memandu tertidur, menyebabkan tersasar daripada laluan di lebuh raya, kemudian berlanggar ataupun memasuki laluan bertentangan, lorong bertentangan, kemudian merempuh bas. Itulah dia yang dimaklumkan dalam petikan berita yang kami kongsikan ini, berita tempatan di Rusia. Okey, dan insya-Allah hari ini kita akan ada beberapa bingkisan untuk kami kongsikan dengan anda. Dan kita juga akan mendapatkan ataupun berhubung dengan salah seorang daripada rakan baik mangsa yang turut belajar di Universiti Nizhny Novgorod State Medical Academy seketika nanti. Dan antara lain kami sempat membuat liputan dan visual ni kami ingin kongsikan juga dengan anda, ziarah keluarga kedua-dua mangsa yang terbabit dalam kemalangan di Rusia. Kalau dah bersedia, mari kita saksikan perkongsian paparan ini. Bagi keluarga seorang daripada mangsa, Allahyarham Hanisah Muhammad Shah,
mereka reda dengan kehilangan anak bongsu mereka. Pasangan suami isteri Muhammad Shah Saleh dan Ruqayyah Muhammad, mereka bagaikan sudah menduga sesuatu yang buruk akan berlaku terhadap anak mereka. Bila balik ni dia suka makan lah. Dia dah lama duduk sana agaknya. Jadi dia pun mengarut lah makan. Makan kedai. Kalau KM kat kakak dia ajak pergi abang dia. Dia kena layan dia lah. Apa saja dia nak tu kita ikut je. Sebab dia suka makan cap paru, ketam. Allahyarham adalah pelajar terbaik Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Maktab Rendah Sains Mara Kuala Terengganu dan mengambil pengajian perubatan di Universiti Rusia sejak tahun 2008. Selain Hanisah, kemalangan turut meragut nyawa rakannya Azrin Dimyati, pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam dari Putrajaya. Keluarga Allahyarham Azrin menyifatkan kehilangan Allahyarham sebagai suratan takdir dan mereka sekeluarga menerima dengan reda. Memang shock lah, everyone macam tak percaya kan, macam sebab kita orang baru je hantar dia, and then the next day dapat the news kan, and then shock lah, very shock. Still macam basically semua orang reda lah, tapi mestilah sedih kan, of course sedih. Reda tapi tak apalah, sebab I think she's in a good place. Jenazah mangsa sudah dituntut pihak kedutaan untuk dibawa ke Kedutaan Malaysia di Moskow sebelum diterbangkan ke tanah air. Itu paparan hantaran mesej yang terakhir yang dihantar oleh mangsa. Sekali lagi kami Malaysia hari ini mengucapkan salam takziah kepada keluarga kedua-dua mangsa yang terbaik penanggulangan, dan insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan dapatkan perkembangan yang terkini. Dan Zan, sekarang ini kita berada di talian bersama-sama kita. Kita akan bersama dengan rakan karib iaitu Asila Alfi yang juga merupakan penuntut di universiti yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana jam 3 ya? 3 pagi. Ya. Okey. Asila Alfi boleh kawan rapat dengan siapa? Dengan Hanisa atau kedua-duanya atau macam mana? Dua-dua jugalah. Dua-dua. Kalau boleh dah dapat berkongsi dengan kami bagaimana mereka ni sebagai pelajar, sebagai seorang kawan, boleh berkongsi sikit dengan penonton Malaysia hari ini, silakan. Seorang-seorang dulu. Azrin dia tajaan GPA. Jadi dia macam dia duduk dengan kita orang, saya tajaan Mara. Tapi dia duduk dikeliling dengan budak-budak Mara. Tapi dia sebenarnya sangat rajin study. Dan budak-budak Mara ni macam relax sikit. Dan walaupun pada mulanya macam lain sikit, tapi macam ni lama-lama kita orang jadi sangat rapat sebab kita orang duduk dekat-dekat. Hanisa, dia tajaan Mara juga. Kita dah study sama-sama dekat Intek dulu. Jadi memang kita memang dah rapat lah. Dan dekat sini pun kelas, kalau Hanisa dengan saya, macam tahun lepas, macam kelas kita orang selalu gabung. Okey. Maknanya dah mengenali Hanisa lebih lama berbanding mengenal Azrin. Azrin maknanya kenal ketika di Rusia lah ya? Okey. Dan kalau boleh saya tanyakan, masa Hari Raya hari itu, adakah Asila sempat beraya dengan kedua rakan Asila? Tak sempat, saya balik kampung. Asila tak pulang ke Malaysia? Pulang Malaysia tapi kampung lain-lain, jadi macam tak sempat jumpa masa raya. Maknanya kali terakhir berjumpa sebelum masing-masing pulang ke kampung ataupun pulang ke Malaysia sendirilah? Actually
bukanlah masa raya tak jumpa. Sebelum tu kita ada program untuk students ration. Jadi masa tu kita orang jumpa masa program. Itu kali terakhir jumpa dengan diorang. Aha, itu ketika bulan Ramadan ke ataupun bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah, itu kali terakhir. Kalau dari segi perjalanan misal kata untuk pulang balik bercuti ke Malaysia dan kembali ke tempat pengajian, adakah itu kenderaan ataupun jenis kenderaan yang sering dinaiki oleh kalian untuk kembali ke tempat pengajian? Ya. Ya. Memang ya van sewa, kenderaan sewa ke ataupun macam mana? Van tu memang sewa. Memang sewa. Seperti sebab silakan. Sebab jarak daripada Moskow ke Nizhny Novgorod macam dalam 7 ke 8 jam. Jadi bila kita balik daripada cuti sama ni, barang soalnya banyak. Macam beg sangat berat. Jadi kalau kita orang macam ambil flight, airport dekat Nizhny Novgorod jauh daripada hostel. Jadi leceh. Bayar tiket flight mahal dengan excess weight baggage pun kena bayar lagi. Jadi memang kita orang memang selalu ambil sewa van tu untuk hantar terus ke hostel. Harga lagi murah dan lagi elok macam tu lah. Okey, dan adakah van itu perkhidmatan van sewa ataupun kenalan warga tempatan yang menjalankan perkhidmatan itu atau macam mana? Ada dua-dua. Dua-dua pun ada lah. Ya. Jadi memang biasa menggunakan kenderaan seperti inilah. Disebabkan kosnya yang tinggi ya. Okey. Dan kalau boleh kongsikan dengan kami dari segi bila kita perjalanan yang panjang tu memang akan ada kecenderungan untuk tertidur sepanjang perjalanan, dan ada berhenti ke kalau macam kita di Malaysia ni kalau perjalanan panjang mungkin setiap 2 jam tu akan berhenti. Kalau menaiki perjalanan, menaiki kenderaan seperti itu daripada lapangan terbang sehingga ke tempat pengajian tu, ada sebarang tempat berhenti untuk rehat ataupun straight? Ada banyak aja. Ya. Jadi memang selalu berhentilah. Ya. Okey. Mungkin saya boleh tanyakan dari segi kalau dalam sebuah van tu selalunya berapa ramai antara muatan dan untuk sebuah van untuk yang tadi seperti yang Asila maklumkan tadi tu, van sewa itu? Dalam van tu selalunya lah akan ada satu kumpulan 6 orang, 6 ke 7 orang. Okey. Jadi lepas tu silakan. Campur dengan beg semualah. Memang van tu memang kira penuh lah ya? Penuh jugalah. Okey. Dan dari segi kalian bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, memang menggunakan perkhidmatan awam ataupun ada kenderaan sendiri? Dekat tempat pengajian ke maksudnya? Ya. Ya, guna kenderaan awam. Naik bas. Memang naik bas lah, memang selesa naik bas lah. Okey, kalau dilaporkan di sini, terutamanya di kalangan keluarga mangsa kedua-duanya, Azrin dan juga Hanisah, mereka ni sedikit berlainan kelakuan mereka ketika bertemu dalam program di bulan Ramadan baru-baru ini. Ada sebarang mungkin perasaan yang berlainan sebagai seorang kawan ataupun memang tidak menjangka langsung perkara seperti ini berlaku? Tak tahu nak cakap macam ni. Tapi macam selalunya benda ni bila dah berlaku baru semua orang rasa macam ada dia berlaku lain ke masa cuti hari tu. Tapi saya pun tak tahu nak cakap macam ni. Pada mulanya saya tak rasa apa-apa, tapi lama-lama tu bila dah berlaku tu macam ada terfikir balik. Tapi entahlah itu perkara biasa ke apa kan. Ya, mungkin itu kebetulan kan. Cuma bila dipikir balik ia mungkin petanda-petanda, tapi kita tak tahulah itu kuasa Tuhan. Ada sebarang perhubungan ataupun komunikasi antara Asila dan juga kedua-dua mangsa ini ataupun salah seorang daripada mereka ketika mereka tiba di lapangan terbang ataupun tiba di Rusia?
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Maknanya kali terakhir berkomunikasi dan berjumpa ketika bulan Ramadan, kemudian itu saja. Ketika raya pun tidak berhubung melalui telefon atau berchatting dan sebagainya. Setakat SMS je lah. SMS je lah. Tak sempat call. SMS pun ucapan raya lah ya. Lebih kurang. Ya. Okey. Dan mungkin saya boleh tanya kepada Asila juga, saya pasti ramai di sana yang terkejut dengan kejadian yang menimpa, dan mungkin bagaimana dengan reaksi kawan-kawan yang lain? Semua terkejut tu memang, tapi sebab kita komuniti kecil, jadi kita orang punya hubungan ukhuwah kuat jugalah. Jadi macam ni sekarang ni banyak macam saling support each other. Macam sama-sama kita buat solat jenazah gaib semalam. Macam sekarang ni tengah saling membantu lah. Okey, apabila berlaku kejadian seperti ini, adakah kalian akan melihat kembali bagaimana prosedur ataupun aktiviti berulang-alik daripada lapangan terbang untuk kembali ke tempat pengajian, ataupun ini kira kes terpencil yang sebelum ini tak pernah berlaku? Dari segi pengangkutan. Pada pendapat saya ni memang kes terpencil yang tak pernah berlaku, yang sangat jarang dan sangat mengejutkan jugalah. Tak tahulah dengan orang lain, tapi kalau parents saya macam diorang akan lebih cadangkan saya naik kapal terbang ataupun naik kereta api. Maksudnya dari lapangan terbang ke hostel di berhampiran universiti? Walaupun kos akan lagi mahal, tapi macam tak apalah, bayar sikit untuk lagi selamat. Okey. Maknanya kalau disebutkan tentang kos, tadi pun di awalnya kata perkhidmatan ini digunakan disebabkan kosnya, dan rasanya kos itu dibahagikan sama rata antara penumpang ya? Ya. Okey, kalau mengikut perbezaan antara van sewa ini dengan menaiki kereta api ataupun kapal terbang, berapa kali ganda perbezaannya? Kejap. Kalau naik van, seorang lebih kurang perlu bayar dalam RM150 maksimum. Okey. Tapi kalau naik kapal terbang, tiket flight dalam RM200. Excess baggage tak tahu berapa, tapi memang baggage kita akan lebih dalam 20 kg lebih. Jadi tak tahu berapa lagi banyak kena bayar. Maknanya mungkin sampai ke RM300 lah seorang. Ya. Cuba perjalanan itu lebih singkat lah berbanding kalau naik kereta van sewa ya. Tapi daripada airport dekat Nishni nak pergi hostel pun lagi mahal. Macam ni sebab sekarang ni sebab kita consider barang yang banyak semua nak kena pergi airport, naik taksi, access baggage semua nak kena bayar, memang lagi mahal lah. Kira berganda-ganda jugalah kosnya. Jadi itu menyebabkan kalian memilih untuk menaiki menggunakan perkhidmatan van sewa ni. Baik, Asila, terima kasih kerana sudi untuk dihubungi. Okey, sama-sama. Ya, kelas start bila? Dah mula kelas ke atau macam mana? Dah mula dah kelas. Ya. Okey. Kepada penonton, terutamanya ibu bapa yang sedang menonton, yang anak mereka berada di luar, keluarga anda pun barangkali sedang menonton, apa yang boleh dikatakan kepada mereka ni semua? Apa yang boleh dikatakan? Ya, sebab bila perkara begini berlaku, ibu bapa di Malaysia ni akan risau, dan mungkin ada pesanan buat ibu bapa yang anak mereka menuntut di luar negara. Pada pendapat saya, benda ni memang macam mana tak dijangkakan. Benda ni mungkin ujian yang paling besar bagi relatif yang terdekat bagi mereka. Tapi memang senang untuk saya kata benda ni ujian dan mereka kena bersabar. Tapi dalam kesusahan tu, diorang kena berusaha juga untuk bersabar dan terima sebagai ujian dan cuba cari silver lining. Dia kena cuba jugalah usaha. Ya, mencari hikmah di sebalik apa yang berlaku lah, terutamanya kepada yang lain jugalah ya. Baik, Asila, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Asila Alfi, pelajar Universiti
Nizhny Novgorod di Rusia dan juga rakan kepada kedua-dua mangsa. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Fatin Reza di atas kiriman visual tadi yang turut secara langsung memberikan kerjasama kepada kita, iaitu perkongsian bahan daripada laporan di sana mengenai kejadian yang berlaku.